Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel bersama Cikgu Haslina. Apa khabar semua di luar sana? Hari ini kita ada pembelajaran lagi ya. Okey, tajuk pada hari ini tunggukan. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Khas. Cikgu adalah Cikgu Haslina binti Husin dari Sekolah Model Khas Bukit Jenun. Jom kita belajar bersama Cikgu Haslina. Okey, hari ini kita bertemakan tema 4, khidmat masyarakat dengan unit 12, bagai awal dengan tebing untuk PPKI tingkatan 3. Jom kita belajar bersama. Baiklah, untuk unit 12 ini, bagai awal dengan tebing, bertemakan 3.0 iaitu menulis dengan standard kandungan 3.2, menulis perkataan daripada berbagai golongan kata dalam berbagai ayat. Dan standard pembelajaran pula adalah 3.2.1, menulis perkataan yang terdiri daripada golongan kata. Objektif untuk pembelajaran pada hari ini dapat mengenal pasti dan pelajar boleh mengenal pasti masuk rangkaian kata yang kita akan pelajari sepanjang pagi. Dan yang kedua adalah memahami maksud perkataan dalam petikan cerita. Dan yang ketiga adalah menulis perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Dan yang terakhir iaitu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Jom kita belajar. Okey. Okey, kita tengok ini balik. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan peribahasa ini? Bagai awal dengan tebing. Kita lihat ya, apa yang dimaksudkan awal dengan tebing ini? Okey, kita pernah lihat kan sungai. Di sungai itu terdapat satu rumpun buluh di tepi sungai seperti yang terdapat dalam gambar. Agak-agak anak-anak lah ya, apa itu aul dan apa itu tebing. Dalam bahasa yang lebih mudah, rumpun buluh juga dikenali sebagai aul. Dan rumpun buluh ini selalunya didapati di tepi-tepi sungai. Dan pokok buluh ini akan tumbuh di tepi tebing-tebing sungai. Dari sinilah ia mendapat peribahasa tersebut. Pakai au dengan tebing bermaksud masing-masing cuba untuk saling orang kata saling bergantungan di antara satu sama lain. Pokok buluh akan bergantung dengan tebing untuk ia segar hidup di tepi sungai. Dan tebing juga memerlukan akar aur untuk menyokong dia daripada runtuh ya akibat tekanan daripada aliran sungai. Okey, ada aur dan tebing dan sungai. Kita tengok apakah maksud dia, kita dah beritahu dah tadi. Okey. Kita tengok seterusnya pula. Saya ada satu cerita ya. Kita akan dengar cerita ini ya. Okey. Dengar cerita tak? Okey, saya akan ceritakan satu cerita ya. Cerita ini ada kaitan dengan peribahasa bagai au dengan tebing. Okey, kita tengok pada teks. Pada satu hari, seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Ya. Apa jadi selepas itu? Kita tengok ya. Apabila semut itu merangkak-rangkak untuk minum air, tiba-tiba semut itu terjatuh ke dalam air. Dia pun menjerit, tolong, tolong, tolong.
Kemudian jeritan pertolongan iaitu didengari oleh burung dara yang di atas pohon. Dia mendengar teriakan semut. Burung dara pun memetik sehelai daun. Lalu selai daun lalu dan itu pula dijatuhkan ke arah semut. Hai sahabat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan. Apabila semut itu ternampak ada daun di atas permukaan air, dia pun merangkak-rangkak naik di atas permukaan air. Maka terselamatlah si semut ini daripada melemas. Kita tengok seterusnya pula. Apabila dah dia selamat sampai ke tebing, sampailah semut menuju ke daratan, dia selamat kerana pertolongan burung dara tersebut. Dia pun berkata, terima kasih sahabatku burung dara, kerana pertolonganmu aku selamat dari tenggelam. Satu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu kepadaku. Nak dengar cerita lagi? Satu hari, semut ternampak seorang pemburu sedang mengacukan senapannya pada seekor semut. Semut itu teringat akan pertolongan burung dara kepadanya tempoh hari. Dia pun merangkak-rangkak. Apa yang dibuat oleh semut? Kita tengok ya. Dengan tidak melengahkan masa, semut terus menggigit kaki si pemburu. Pemburu itu pun menjerit kesakitan dan mencampakkan senapangnya. Apa jadi pada si burung dara? Burung dara terkejut lalu terbang menghampiri semut dan berterima kasih kepada semut. Hubungan yang baik mereka ini bolehlah kita kaitkan dengan peribahasa bagai aur dengan tebing. Okey, dah dengar cerita. Jadi pengajarannya apa yang kita boleh buat daripada cerita ini? Kita mestilah membantu di antara satu sama lain walaupun ia bukanlah sahabat kita, dia bukanlah orang ahli keluarga kita, walaupun kalau dia berada dalam keadaan kesusahan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk saling bantu membantu. Okey. Ada satu lagi cerita ni macam cerita jugalah. Cerita ini terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Komunikasi tingkatan 3 dalam muka surat 75. Dalam teks bantu ibu ini kita dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kata adjektif yang sesuai. Okey, kita baca dulu sekejap ya. Dalam teks bantu ibu ni, Swilling membantu ibunya menyediakan makanan untuk diberikan kepada sebuah rumah kebajikan. Ya Allah, baiknya keluarga Swilling ni kan. Masing-masing semuanya ada kerja. Ada yang sedang mencuci meja, ada yang sedang mencuci pinggan, ada yang sedang menyiang ikan, memotong bawang dan ibunya tentulah sedang memasak. Begitulah ya sikap tolong menolong. Okey. Okey. Kita tengok ya. Sekarang kita nak kena isi tempat kosong ini dengan kata adjektif yang sesuai. Yang ada dalam gambar ni ada Awai, ada ayah Awai, ada Swilling, kakak Swilling dan juga Puan Chong. Okey, kita tengok ya. Ini yang dikatakan sebagai kata adjektif. Apa dia kata adjektif tu? Kata adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat
atau keadaan sesuatu, kata nama ataupun frasa nama. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. Okey, inilah kerja kita ni. Kita tengok anak panah warna merah itu menunjukkan kerja yang akan kita lakukan sebentar lagi. Okey, kita tengok ya. Okey, sebelum kita mengenali soalan, kita jawab soalan, kita tengok dulu apa dia kata adjektif tu. Baik, tadi saya dah terangkan kata adjektif tu menerang kata sifat. Di sini terdapat 9 jenis kata adjektif. Kata adjektif yang pertama adalah kata adjektif keadaan, kata adjektif warna, kata adjektif ukuran, kata adjektif bentuk, kata adjektif waktu, kata adjektif jarak, kata adjektif cara, kata adjektif perasaan dan kata adjektif panca indera. Semuanya ada 9 kata adjektif. Okey, ini adalah maksud dan juga contoh-contoh kata adjektif. Kalau kata adjektif keadaan atau sifat, dia menerangkan sifat dan keadaan. Contohnya cerdik, bijak, cantik dan rajin. Manakala kata adjektif warna pula, ia adalah menerangkan tentang warna. Okey, kalau warna tentulah berbagai-bagai warna lah. Ada biru, merah, kuning, hijau, coklat, biru laut, macam-macam warna lah kan. Okey, untuk kata adjektif ukuran pula, ia menerangkan tentang ukuran ya. Kalau buku yang tebal ke, nipis ke, tinggi, rendah, panjang, pendek, semua itu mengikut ukuran. Dan yang keempat adalah kata adjektif bentuk. Dia menerangkan tentang bentuk sesuatu, benda dan juga rupanya. Contohnya kalau telur, bentuk dia adalah bulat ataupun bujur. Tentulah bentuk dia bujur kan telur. Kalau bola, bentuk dia bulat. Okey, yang kelima pula adalah kata adjektif waktu. Kata adjektif waktu ini menerangkan konsep masa. Dia baru sampai ke, lambat ke, lama ke, lewat ke, awal ke, silam ke ya. Itu semua menerangkan tentang konsep masa. Dan yang keenam pula adalah kata adjektif jarak. Dalam kata jarak ini menerangkan konsep ruang antara dua benda ataupun keadaan, iaitu jauh ke, dekat ke, hampir-hampir ke, macam itulah ya. Dan kata adjektif cara pula adalah menerangkan keadaan, kelakuan ataupun ragam. Contohnya pantas ya, perlahan, jarang, ragam ya, menerangkan tentang keadaan, kelakuan ataupun ragam. Kemudian yang ke-8 adalah kata adjektif perasaan yang menerangkan konsep perasaan. Marah, rindu, ragu-ragu, pemalu, sayang, cinta, kasih dan sebagainya lah. Dan yang terakhir adalah kata adjektif panca indera. Dia menerangkan konsep rasa, pandang, dengar, bau dan juga sentuh. Contohnya kalau pandang, melihat, kita lihat benda apa yang cantik, kita lihat yang indah. Kalau konsep rasa, lidah kita dapat rasa masam, manis, pahit. Kalau konsep dengar, kita boleh dengar bunyi yang bising, bunyi yang senyap pun dia itu konsep masa juga ya. Kalau bau, kita dapat menghidu bau yang wangi, bau yang hanyir, busuk dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah konsep sentuh. Dan juga sentuh ni kita dapat, kalau kita buat tangan macam ni kan, kita rasakanlah kulit kita ni licin ke, kasar ke, ataupun kita dapat buat sentuhan rasa panas ataupun rasa sejuk. Itu konsep sentuh. Okey, rasa cikgu dah banyaklah terang tentang konsep kata adjektif ni ya. Kita pergi kepada slide yang lain pula. Okey, inilah latihan yang akan kita lakukan sebentar tadi. Kalau di ruangan tu nampak kecil, jadi cikgu dah besarkan dah supaya kita semua boleh nampak dan membuat
latihan. Ini latihan dalam buku teks ya. Ada 5 latihan dan kita akan selesaikan latihan ini dulu. Kemudian cikgu akan bagi latihan yang lain. Okey, Ahwai mengelak meja makan sehingga apa? Ahwai mengelak meja makan sehingga besar ke, kotor ke, tajam ke, bersih ke atau enak? Ha. Ya, betul. Bersih. Okey, masakan Puan sangat apa? Ya, enak. Pandai anak-anak. Okey, ayah Awai menolong membasuh pinggan di sinki. Pinggan apa kalau kita basuh? Tentulah pinggan yang kotor. Okey, Puan meminta anaknya Swili mengupas bawang apa? Bawang besar ke bawang kecil? Di sini ada bawang kecil tak? Tak ada, jadi ada bawang besar. Jadi jawapannya tentulah bawang besar. Kemudian, okey, kakak Swili memotong ikan menggunakan pisau yang apa? Tajam. Pandai nak ambil pisau kan? Sikit. Okey. Kita tengok latihan seterusnya. Okey, tengok latihan lain ya. Oh, lambat pula Tiara nak buka. Okey, tengok latihan yang kedua pula adalah kita bacakan dan tolong jawab ya. Okey, Junji makan sepinggan nasi lemak yang sungguh apa? Ada banyak tu. Ada segar, pedas, pijat, enak, riuh, nyaman, tebal, lebat, panjang. Ada perkataan apa tu? Ya, enak. Okey, ayah membeli seutas tali yang panjang untuk mengambat kambingnya. Marina memakai sehelai baju yang apa? Tebal kerana cuaca agak sejuk. Puan Anita mengikat sampah dalam beg plastik supaya tidak berbau. Ya, bandar bersih. Pada kamar selepas melakukan senaman. Kita rasa apa bila kita dah senaman? Kita rasa segar. Okey, udara di Cameron Highlands sungguhnya apa? Udara. Okey, lama tak pergi Cameron Highlands sejak COVID ni ya. Okey, apakah udara di Cameron Highlands sekarang ini? Tentulah nyaman, sejuk. Okey, Waruni tidak termakan sambal udang itu kerana terlalu apa? Ya, pedas. Okey, suasana di dalam kelas sungguh apa? Kerana cikgu belum masuk lagi. Dalam kelas kalau cikgu tak ada apa jadi? Tentulah riuh, bising. Yeni sangat dalam mata pelajaran matematik. Tentulah Yeni seorang yang bijak. Okay. Jordan dan Rasimi berteduh di bawah pokok kerana hujan turun yang lebat. Okey, tepuk tangan. Tahniah semua. Okey, kita tengok seterusnya pula. Ni ada soalan lagi. Banyak soalan cikgu sediakan. Okey, kita tengok soalan yang pertama untuk latihan 3 ini. Rina suka berjoging di taman kerana keadaan di situ apa? Nyaman. Okey, bagus. Sebagai anggota polis, kita hendaklah sentiasa apa ketika menjalankan tugas? Sentiasa apa? Tegas. Okey, pemandangan di kaki gunung itu sungguh apa? Indah. Terutamanya pada waktu senja. Baju yang dipakai oleh Ibu Cindy berwarna apa? Ya, betul, biru. Kakak membantu ibu menyusun pinggan mangkuk di dapur supaya kelihatan apa? Ya, betul. Kemas. Adik minum segelas air. Apa? Ya, selepas makan. Okey, kita tengok pelayan restoran itu melayan pelanggan dengan pelayan restoran mesti melanggan pelanggan dengan apa? Ya, betul. Dengan mesra. Kan dengan sayang. Okey. Ron sangat apa akan binatang peliharaan dia? Ron tentulah sayang. Sayang kucing saya kan? Macam itulah kan. Ron pun.
Kita dah sampai kepada penghujung pembelajaran kita. Okey, kita boleh rumuskan hari ini ya. Okey, saya rasa anak-anak semua sudah pun memahami maksud peribahasa bagai au dengan tebing. Dan kita pun sudah pun menulis perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Dan kita juga telah menulis perkataan yang terdiri daripada golongan kata. Dan golongan kata kita hari ini yang kita belajar adalah kata adjektif. Okey. Okey, sekian dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk share, subscribe dan klik butang loceng dalam channel cikgu ini ya. Jumpa lagi. Selamat belajar. Bye-bye.